Okey. Cikgu ingatkan sekali lagi bahawa kuasa 2, kuasa 2 dan punca kuasa 2 adalah operasi songsang. Kuasa 2 dan punca kuasa 2 adalah operasi songsang. Sekiranya kamu nak dapatkan sisi dalam sentimeter bagi setiap segi 4 yang sama, dia mesti segi 4 sama. Square. Segi 4 sama. Jadi 36 cm kuasa 2 adalah luas. Luas bagi segi 4 ini. Cikgu namakan segi 4 ini sebagai A. Jadi apakah sisi bagi segi 4 ini? Adalah mestilah 6 darab 6 sama dengan 36. Kita boleh tulis sebagai punca kuasa 36. Kita akan dapat sisi 6. Jadi kalau 36 ini luas, 6 ini adalah sisi. Jadi punca kuasa dan kuasa adalah operasi songsang. 49 sama dengan 7 darab 7. Sisi 7 darab 7 dapat 49. Kalau kita buat punca kuasa 49, kita akan dapat balik sisi bagi, katalah namakan segi 4 sama B. Jadi sisi dia 7. Jadi di sini punca kuasa dia bagi 36 adalah 6. Punca kuasa bagi 39 adalah 7. Itu juga dengan 64. 64. 8 darab 8 dapat 64. Jadi punca kuasa 64 adalah 8. Jadi sisi bagi segi 4 sama C adalah 8. Cikgu nak tunjuk kat kamu. Cikgu nak tunjuk pada kamu. Cara kamu kalau tak dapat, kalau tak faham macam mana kita dapat 36, 6, tak mahir sifir, kamu tekan punca kuasa. Ada tanda seperti punca kuasa. Bentuk dia seperti ni. 6, 36. Kamu dapat 6. Seperti itulah. Kalau kita dah dapat luas bagi suatu segi 4 sama, kita kuasakan 2. Kalau nak dapat sisi, kita punca kuasakan dia dan dapat sisi, panjang sisi. Cikgu nak ingatkan sekali lagi bahawa kuasa 2 dan punca kuasa 2 adalah operasi songsang. Kalau kita kan kuasakan 6, kuasa 2 kepada 6, kita dapat 36. Punca kuasa 36, kita dapat 6. Operasi songsang. Kuasa 2, punca kuasa 2. Baik, punca kuasa 2 macam kita bincangkan dalam modul tadi. Sebagai contoh, cikgu bagi contoh lagi. Luas bagi segi 4 sama adalah 16 unit. Kalau kamu buat pengiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Segi 4 sama adalah 16 unit. Apakah panjang bagi sisi 4 sama? Ini sama. Terangkan. Kalau kamu kira macam cikgu di sisi 4. Sisi dia 4, 4. Jadi adalah sama. Kalau kamu nak lagi mudah, kalau kamu tak nak mengira ataupun melukis segi 4 sama 16 unit ni, apa perlu kamu buat adalah kamu puncakan kuasa 16. Puncakan punca kuasa 16, kamu akan dapat 4. Ini bermaksud
4 unit bagi setiap sisi. Jadi 16 unit ni adalah luas. Okey. Okey, sekali lagi. Segi 4 sama mempunyai sisi yang sama panjang. Jadi sisi ni mesti sama. Keempat-empat sisi adalah sama panjang. Jadi 4 darab 4 sama dengan 16. Jadi 4 kuasa 2 samalah 16. Jadi panjang sisi 4 yang sama ini adalah 4 unit. Okey. Jadi 4 kuasa 2 adalah 16. 16 punca kuasa 16 adalah 4. Ditulis sebagai 16. Punca kuasa 16 sama dengan 4. Okey, jadi punca kuasa suatu nombor positif adalah songsang kepada dua nombor tersebut. Okey, adakah punca kuasa hanya mempunyai nilai positif? Okey, jawapannya adalah tidak. Okey, disebabkan semua nombor negatif, punca kuasa 2 negatif akan dapat positif. Jadi, punca kuasa 2 boleh ditulis sebagai positif dan negatif 7. Sebagai contoh, 7 darab 7, 49. Negatif 7 darab negatif 7 samalah dengan 49. Jadi, kalau kita tulis 7 kuasa 2, 49. Okay, negatif 7 kuasa 2 juga 49. Jadi 40 kuasa 49 boleh ditulis sebagai positif negatif 7. Secara amnya, punca kuasa 2 mempunyai dua nilai. Okey, dua nilai positif dan negatif. Okey, kita teruskan dengan modul. Baik, kita lihat modul kamu yang pertama, okey. 1 kuasa 2, kalaulah kamu ada kalkulator, kamu tekan 1 kuasa 2. Di sini kuasa 2, kamu akan dapat 1. Okey. 1 kuasa 2, 1. Jadi, kalau kamu menulis sebagai 1 kuasa 2, 1. Negatif 1 kuasa 2 juga 1. Cuba kamu tulis, okey. Negatif kuasa 1 juga 1. Okey. Di sini negatif 1 kuasa 2 adalah 1. Jadi kuasa 2 bagi 1, kalau kita punca kuasakan 1, kita akan dapat 1. Okey. Kuasa 2 adalah 4. Jadi negatif kuasa 2 bagi negatif 2 juga 4. Jadi punca kuasa 4 kita akan dapat 2. Okey, balik. Okey, sebab dia songsang. Kuasa 3, okey. Kuasa 2, 3 adalah 9. Okey, samalah 3 darab 3. Di sini bersama 2 darab 2, 1 darab 1. Okey, kuasa 2 bagi 3, 3 kuasa 2 adalah 9. Negatif 3 kuasa 2 juga 9. Jadi punca kuasa 9 adalah 3. Okey, teruskan. Okay, di sini yang dimaksudkan adalah bila kita menulis kuasa 2, 8, samalah kalau kita menulis dalam bentuk darab. 8 darab 8. Okey. Kita balik-balik. Okey, maksud kuasa 2 adalah okey, 2 nombor bulat yang sama. Okey. Darab 2 nombor bulat yang sama. Jadi 8 darab 8, 16. Jadi punca kuasa 16 samalah kalau kita tulis 8 darab 8 ataupun 8 kuasa 2. Kita akan dapat 8. Okey, begitu juga kalau kita tulis dalam bentuk begini. 8 darab 8 adalah 8 kuasa 2. Okey. Jadi kamu akan dapat 8. Juga di sini 9 darab 9 kamu dapat 81. Jadi punca kuasa bagi 81, okey, samalah kalau kita tulis dalam bentuk begini, 9 darab 9. Okey, 9 darab 9, 9 kuasa 2. Okey, 81, jadi kamu dapat 9. Begitu juga kalau kita tulis dalam bentuk begini, 9 darab 9, punca kuasa 9 darab punca kuasa 9, samalah punca kuasa 9 kuasa 2 pun 9 jawapan dia. Itu juga dengan 10. 10
kuasa 2 samalah dengan 10 darab 10. Jadi 10 darab 10 adalah 100. Okay. 100 punca kuasa 100 samalah dengan 10 darab 10. Jadi kalau aku tulis dalam bentuk 10 kuasa 2. 2 kali 10. Okay. Jadi dapat 10. Kalau kita tulis dalam bentuk begini pun masih lagi 10. Punca kuasa 10 darab punca kuasa 10. Kamu dapat punca kuasa 10 kuasa 2. Jadi jawapan dia 10. Jadi punca kuasa 2 adalah songsang. Okay. Songsang bagi kuasa 2. Okay. Songsang bagi kuasa 2. Okey. Punca kuasa 2. Kuasa 2, apa yang perlu kamu boleh kaitkan adalah luas dan sisi segi 4 sama. Jadi cikgu nak bagi contoh, sebuah kolam mempunyai bentuk segi 4 sama. Okey. Jadi dia beri luas sebuah kolam adalah 81 meter kuasa 2. Jadi di sini kalau nak cari luas, sisi darab sisi atau panjang darab lebar. Bagaimana kita mendapatkan sisi bagi kolam ini? Ingatlah, okey, bagi luas kita darab 2 sisi. Jadi macam mana nak dapat 81? 9 darab 9 sebab dia segi 4 sama, sisi dia sama. Jadi di sini kalau nak dapatkan sisi kolam, kamu dah dapat dah. Punca kuasa 81 adalah 9. Jadi sisi bagi kolam ini adalah 9 meter. Kita tengok, okey, panjang sisi kolam adalah punca kuasa 81 adalah 9. Okey. Okey, bolehkah anda menilaikan negatif 9 sebagai panjang sisi? Ingat, panjang kita tak boleh ukur dalam integer negatif. Okey, sebab apabila kamu buat pengiraan bagi panjang, lebar atau ukuran lain, hanya nilai positif yang digunakan. Okey, sebab tak mungkin kamu dapat nilai negatif bagi panjang, lebar dan ukuran. Okey, ukuran. Mesti ukuran. Okey, kilometer, kilogram, okey, meter, sentimeter dan sebagainya, mesti dapat nilai positif. Jadi di sini walaupun okey, kita punca kuasa 81, kita mungkin akan dapat nilai positif negatif 9, tapi kita ambil positif, okey, positif 9 sebagai ukuran, sebagai nilai ni sebab ukuran tak boleh dalam nilai negatif. Jadi sisi bagi kolam adalah 9 meter. Baik. Kita nak teruskan bagi modul 3.1 bahagian 2. Okey, cikgu akan bagi pada kamu 3.1 bahagian 1 dan 3.1 bahagian 2. Okey, cikgu nak ulang balik. Okey, kuasa 2 dan punca kuasa 2 adalah operasi songsang. Jadi apabila melibatkan operasi songsang, kamu boleh menentukan kuasa 2 dengan menggunakan teknologi atau tanpa menggunakan teknologi. Okey, kita buat tanpa menggunakan teknologi dahulu. Jadi kalau kita ingat balik kuasa 2 dan punca kuasa 2 adalah operasi songsang. Jadi kalau 1 kuasa 2, 1, okey, punca kuasa 1 adalah 1. Okey. Ingatlah, negatif 1 kuasa 2 kamu tetap akan dapat positif. Okey, sebab negatif nombor darab negatif nombor adalah positif. Jadi di sini kuasa 2 adalah 4. Okey, 2 darab 2 adalah 4. Jadi punca kuasa 4 adalah 2. Okey, negatif kuasa 2 kamu akan dapat 4 sebab negatif 2 darab negatif 2 kamu akan dapat positif, nombor positif, jadi 4. Kuasa 2 bagi 3, 3 kuasa 2 adalah 9, punca kuasa 9 adalah 3.
Okey, kuasa 2 bagi 4 adalah 16. Okey, yang ni. Okey, jadi punca kuasa 16 adalah 4. Jadi negatif kuasa negatif 4 kuasa 2 adalah 16. Okey, kamu dapat positif yang ni pun sama. Kamu dapat positif 9. Nah, punca kuasa 5, 2 kuasa 5, 5 darab 5, kamu akan dapat 25. Punca kuasa bagi 25, kamu dapat 5. Jadi, negatif 5 kuasa 2, kamu akan dapat positif 25. Okey, cikgu minta kamu tolong selesaikan bagi yang di bawah. Sama juga, okey? Kamu boleh guna kalkulator ataupun tak perlu guna kalkulator. 6 kuasa 2 sama dengan 6 darab 6. Jadi kamu dapat 36. Punca kuasa bagi 36, 6. Okey, kuasa 2, kuasa 7. 7 kuasa 2, 49. Punca kuasa 7 adalah, punca kuasa 49 adalah 7. Okey. Punca kuasa 2, 8 kuasa 2, 64. Punca kuasa 64, 8. Okey, kamu tolong selesaikan. Ini sebagai homework kamu. Selesaikan. Okey, 3.14C. Okey, selesaikan 3.14C. Okey. Sekiranya kamu menghadapi masalah macam 17 kuasa 2, 16 kuasa 2, okey, kamu tak boleh nak tekan kalkulator. Kamu tak boleh tak hafal sifir. Kamu boleh tekan kalkulator. 17. Okey, 17 kuasa 2. Kamu dapatlah 289. Jadi punca kuasa 289 adalah 17. Okey, begitu juga di sini nah. 10 kuasa 2 samalah 10 darab 10. Okey, 10 darab 10. 100. Okey, ataupun 20 kuasa 2. Okey, samalah 20 darab 20. Jadi kamu dapat 400. Jadi 30 kuasa 2 samalah 30 darab 30. Kamu dapat 900. Jadi punca kuasa 100 adalah 10. Punca kuasa 400 adalah 20. Punca kuasa 900 adalah terbalik, songsang. Punca kuasa 900 adalah 30. Okey, bagaimana pula dengan nombor perpuluhan? Sama juga, sifar perpuluhan 1 darab sifar perpuluhan 1. Kamu akan dapat sifar perpuluhan sifar 1. 2 kali sifar. Okey, begitu juga dengan punca kuasa sifar perpuluhan sifar 1. Kamu dapat sifar perpuluhan 1 terbalik songsang. Kalaulah tak boleh, maksudnya kamu tak dapat nak buat pendaraban. Okey, sifar perpuluhan 2. Okey, sifar perpuluhan 2 kuasa 2. Tekan kuasa 2, kamu akan dapat sifar perpuluhan sifar 4. Okey. Kalaulah kamu punca kuasakan sifar perpuluhan sifar 4, kamu akan dapat sifar perpuluhan 2. Okey, sama juga begitu di sini. Sifar perpuluhan sifar 9. Sifar perpuluhan sifar kuasa 2 adalah sifar perpuluhan sifar 9. Jadi sifar punca kuasa sifar perpuluhan sifar 9 adalah sifar perpuluhan 3. Okey, di sini juga sama. Sifar perpuluhan sifar 1. Okey, kamu dapat 4 kali sifar. Sifar. Okey, kalau tak boleh, kamu tekan kalkulator. Sifar perpuluhan sifar 1 kuasa 2. Okey, kamu dapat sifar perpuluhan sifar 1. Sifar perpuluhan sifar 1. Jadi ini sifar perpuluhan sifar 1 adalah sifar perpuluhan sifar
kuasa 1. Okey. Sekiranya kamu dapat dalam bentuk indeks. Jadi, kalau kamu tekan kalkulator, kamu dapat 1 darab sifar 10 negatif 4. Okey, kalau tekan kalkulator dapat begini. Apa perlu kamu buat? Kamu tukar titik perpuluhan. Jadi, titik perpuluhan nombor bulat lah di belakang sekali. Okey. Jadi, negatif 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, sifar perpuluhan sifar 1. Sekejap. Okey, sifar perpuluhan sifar 1. Mesti ada 4 ni yang cikgu sebut tadi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Okey. Di sini juga kalau kamu tekan kalkulator sifar perpuluhan sifar 2 kuasa 2. Okey, cikgu. Sifar perpuluhan sifar 2 kuasa 2. Okey, sifar tutup. Sifar perpuluhan sifar 2 kuasa 2. Okey, nampak kamu akan dapat 4 darab sifar 10 negatif 4. Okey. Jadi di sini kamu ubah titik perpuluhan. Okey, belakang sini. 1, 2, 3, 4. 4 kali. Jadi sifar perpuluhan sifar 4. Jadi di sini sifar perpuluhan sifar 4. Jadi punca kuasa sifar perpuluhan sifar 4 adalah sifar perpuluhan sifar 2. Punca kuasa bagi perpuluhan sifar 1 adalah sifar perpuluhan sifar 1. Di sini sifar perpuluhan sifar 3 sama jugalah. Okey, jadi kamu akan dapat kalau tekan kalkulator ataupun tidak tekan kalkulator, kamu akan dapat sifar perpuluhan sifar 3. Jadi di sini sifar perpuluhan sifar 3. Okey, selesaikan berikutnya ni untuk kan ni kamu perlu tekan kalkulator. Okey, macam mana nak tekan kalkulator? Okey, cikgu nak kamu sama-sama dengan cikgu 900 kuasa 2. Okey, semua. Okey, jadi 8 Okey, begitu juga di sini nah. Negatif. Okey. 20 kuasa 2 400. Okey. Juga negatif 2.5 kuasa 2. Jadi kamu tekan 2.5 kuasa 2. Jadi 6.25. Baik, sifar perpuluhan 16 kuasa 2 negatif sifar perpuluhan 16 kuasa 2. Sini cikgu nak tunjuk kamu, ini samalah dengan negatif sifar 16 darab negatif sifar 16. Jadi kalaulah kamu tekan kalkulator masih lagi sama. Tekan negatif sifar perpuluhan 16 kuasa 2. Kamu akan dapat sifar perpuluhan sifar 256. Sifar perpuluhan sifar 256. Sekiranya soalan menyatakan jangan guna kalkulator, tanpa menggunakan kalkulator. Samalah di sini. Kamu menulis dalam bentuk begini pun boleh. 3 akan dapat 9/25. Begitu juga sama dengan di sini. 9 kuasa 2 kamu akan dapat 81. 2 kuasa 2 kamu akan dapat 4.
Okay, negatif dengan negatif positif. Jadi kamu dapat 81/4. Baik, kamu tukar jadi pecahan tak wajar. Okey. Jadi 2, 4 darab 2, 8 tambah 3 jadi 11. 11/4. Jadi kalau kamu tukar, okey, satu-satu kat sini. Okey, 11 kuasa 2, 121. 4 kuasa 2, 16. Jadi kamu dapat 121/16. Ataupun kamu boleh permudahkan ataupun tukar jadi nombor pecahan tak wajar 7, 9/16. Okay, begitu juga di sini. Okay, okay, 3 kuasa negatif 3, 1/3 kuasa 2. Jadi kita tukar jadi tak wajar. Bila tak wajar, tukar jadi pecahan tak wajar. Kamu akan dapat 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. 10 kuasa 2, negatif 10 kuasa 2/3. Kalau kamu tukar, tak guna kalkulator. Okay, negatif 10 kuasa 2, kamu dapat 100. 3 kuasa 2, kamu dapat 9. Jadi 100/9. Sini kamu boleh tulis 100/9. Kalau kamu nak tukar jadi pecahan tak wajar pun sama jugalah, boleh, tak ada masalah. Okay. Kalau kamu tekan kalkulator, contoh kamu cikgu tekan kalkulator. Okay, 100 bukan 10/3 kuasa 2. Okay, 100/9. Okay, kalau lah tukar ke pecahan tak wajar. Okay, cikgu nak buat pecahan tak wajar. Alright, 11 1/9. Mungkin kamu dapat 11 1/9. Bagi kalkulator kamu. Okay, D. Okay, D kita dah selesai. Jadi, okay, cuba bagi E. E pun sama, cikgu nak kamu, kalau boleh kamu tekan kalkulator, kalau tak mu. Okay, punca kuasa bagi 9, 49. Okay, 70. Okay, punca kuasa bagi 289. Kita kalkulator 289. 1, 2, 3, 4. Okay, 1700. Okay, di sini pun sama. Okay, boleh tekan kalkulator bagi D dan E. Yang ni memang guna kalkulator. Okay, punca kuasa 52. Okay. Kamu dia nak 2 titik perpuluhan. Jadi 7, 2.1, 2.1. Okay. Di sini pun sama. Okay, sifar puluhan sifar 225. 225. Dalam perpuluhan, okay, sifar perpuluhan 15. Okay, di sini juga kamu akan dapat sifar perpuluhan sifar 25. Okay, cuba tekan kalkulator yang ni. Macam mana nak tekan kalkulator cikgu kalau dalam bentuk pecahan, apa perlu kamu buat? Okay, buka punca kuasa 2. Di sini punca kuasa 2. Okay, buka kurungan. Okay, 64/121. Tutup kurungan. Okay, 8/11. Okay, semula kalau kamu nak tukar ni jadi yang mudah pun boleh. Okay, kalau jadi tak perlu guna kalkulator, punca kuasa 64 adalah 8, punca kuasa 121 adalah 11. Okay, samalah kalau kamu nak tulis sebagai begini. Okay, punca kuasa 64, punca kuasa 121. Kamu akan dapat sini 8, 11. Okay. Begitu juga di sini ya. 40 punca kuasa 48. Okay, adalah 16. Sini 16/9. Okay. Jadi di sini punca kuasa bagi 16/9 adalah, okay, punca kuasa
Okay, kalau cikgu tulis ni 16, 9. Jadi punca kuasa bagi 16 adalah 4. Punca kuasa bagi 9 adalah 3. Okay, 25, 2, 14. Jadi yang ni kita darab. Okay. Tambah, tukar jadi pecahan tak wajar. Kamu dapat 64 per 25. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk begini, 64 per 25. Punca kuasa 25. Okay, kamu dapat di sini punca kuasa 64 adalah 8, punca kuasa 25 adalah 5. Okay, ataupun dalam kalkulator, kalau kalkulator mungkin dapat 1, 3 per 5. Di sini pun kalau kamu tekan kalkulator mungkin kamu dapat 1 per 3. Di sini pun sama, 32 darab 3. Okay, 1. Jadi kamu akan dapat di sini, kalau kita dah pun dapat 1 per 16. Jadi di sini 16 tukar jadi pecahan tak wajar. Jadi kamu akan dapat 49 per 16. Kalau cikgu tulis begini, 49 per 16. Jadi punca kuasa 49, 7. Punca kuasa 16 adalah 4. Jadi 7 per 4. Kalau kamu tekan kalkulator mungkin kamu dapat 1, 3 per 4. Samalah. Okay. Baik, takat yang ni dahulu untuk hari ini. Jadi kerja rumah kamu adalah selesaikan modul 3.1 bahagian 1. Okay, semua. Okay, modul 3.1C dan D. 3.1C dan D. Okay, bukan. 3.1 kan C dan D kan? Okay, 3.1 bahagian 1 semua. 3.1 bahagian 2 C sampai E. Okay. C sampai E. Baik, apa yang kamu belajar pada hari ini? Okay, bahagian 1. Okay, saya belajar, kamu belajar. Maksud kuasa 2. Okay, kuasa 2 tu apa? Kuasa 2 adalah hasil darab 2 nombor yang sama. Hasil darab 2 nombor yang sama. Okay, contohlah cikgu bagi sekali lagi. Okay, 4 darab 4. Kita tulis dalam bentuk kuasa 2, 4 kuasa 2. Jadi, 16. Okay, 4 kuasa 2 adalah 16. Hasil darab nombor 2 yang sama. Menentukan sama ada kuasa 2 adalah satu kuasa 2 sempurna. Jadi, kuasa sempurna tu macam mana kuasa sempurna? Okay, kuasa 2 sempurna. Okay, kalau kita lukis dalam bentuk segi 4 sama, kita akan dapat 2 nilai sisi yang sama. Jadi dia 2 kuasa 2 sempurna. Kalau kamu buat pemfakturan perdana kamu dapat 2 kumpulan faktor. Jadi dia kuasa 2 sempurna. Okey, kalau dapat 2 bahagian begini adalah kuasa 2 sempurna. Okey. Okey, untuk kedua bahagian 1. Kita tahu 1 maksud hasil, maksud kuasa 2 sempurna. 2 kuasa 2 sempurna macam mana? Okey, 1
Maksud hasil dua nombor yang sama. Maksud bagi kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna. Jadi bahagian 2 kamu belajar hubungan antara kuasa 2 dan punca kuasa 2. Jadi kuasa 2, punca kuasa 2 adalah songsang. Punca kuasa 2 adalah songsang daripada kuasa 2. Kalau sini punca kuasa bagi 36, kuasa 2 adalah 6 adalah 36, punca kuasa dia 6. 6 kuasa 2 adalah 36. Okey, contohlah. Okey, bagi 4, menentukan kuasa 2 tanpa dan menggunakan teknologi. Kalau lah guna teknologi, kamu tekanlah. Okey, contoh 64. Jadi, kalau 64 samalah dengan 8 darab 8. Jadi, punca kuasa 64 adalah 8. Jadi, kalau tekan 8, kuasa 2 samalah 64. Begitulah sebaliknya. Okey, homework kamu jangan lupa kamu siapkan. Okey, modul 3.1A semua. Okey, modul 3.1C sampai E. Okey. F sampai seterusnya kita akan buat untuk hari Khamis ni. Dan tolong buka buku teks. Okey, buku teks. Okey, buku teks. Latih diri. Latih diri 3.1A. Okey, sekian. Terima kasih. Okay, kita tak selesai lagi bagi kuasa 2 dan punca kuasa 2. Kita jumpa Khamis ini untuk sambung kuasa 2 dan punca kuasa 2 dan seterusnya punca kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, Assalamualaikum.